Baik, daripada Puan Jamilah Bacok, Ustaz tolong terangkan, ada isteri yang kontrol suami teruk benar, kasih suami RM10 hari-hari, sampaikan suami nak jalan datang ofis, isteri minta duit. Kesian Ustaz, kad ATM isteri yang pegang, kad ATM pun suami punya, isteri yang pegang. Malang lah nasib tu, dapat nama Queen Control, malang. Itulah jawapan dia. Okey, tunjukkan kita sebagai ketua keluarga. Kita sebagai ketua keluarga, ketua, suami itu adalah ketua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Lelaki itu menguasai orang perempuan. Dia kena tunjukkan kekredibilitian dia sebagai suami. Kalau dia dah dikontrol duit, dikontrol segala-galanya, macam mana dia nak menasihati isterinya? Macam mana dia nak tunjukkan dia tu bapa atau suami yang dihormati? Takkan ada isteri yang hormat suami lagi dah. Isteri jadi bangga pula, suami tu tunduk pada dia. Dan suami yang sebegini tak akan cakap banyak. Dia di pejabat tak cakap banyak, di rumah tak cakap banyak, di masjid tak cakap banyak, sebab dia takut pada isteri. Jadi akak-akak tak hormat pada suami tu, akak berdosa. Apatah lagi menggunakan ilmu guna-guna untuk menundukkan suami, lagi berdosa. Kalau rasa nak masuk syurga, jadilah isteri yang soleh, bukan isteri yang kerjanya kontrol suami dan bangga pula suami itu jadi bodoh dengan kontrol kita. Daripada Afiq Alwi, bagaimana nak elakkan perasaan cemas dan takut tanpa sebab yang melampau tu? Ya, orang macam ni dia ada penyakit. Saya takut orang macam ni dia akan jadi penyakit was-was. Dia jadi takut, dengar guru jadi takut, dengar orang menjerit jadi takut. Kalau orang macam ni tuan-tuan, kalau dia tengok orang masuk hantu, dengan dia masuk hantu sekali. Kalau orang lain menangis, dia pun menangis sekali. Jadi orang macam ni kena bercampur dengan masyarakat, kena turun di tengah masyarakat, hidupkan dalam masyarakat. Bila dia bercampur dengan orang, dia hidup dengan orang, dia berjemaah dengan orang ramai, insya-Allah hilang ketakutan ni. Wallahu a'lam. Boleh tak bahagian zakat kita serahkan kepada masjid, surau, madrasah dan sebagainya untuk pembinaan? Baik. Kita dah ada tempat zakat kita, pusat zakat kita. Itu yang boleh afdal untuk kita berurusan, supaya mereka mengagihkan zakat tadi kepada pihak yang menerimanya. Yang kedua, jika kita lihat depan mata kita bahawa ada orang yang berhak menerima zakat, maka berikanlah zakat itu kepada mereka, tetapi mengikut peratusan yang betul. Katakan jumlah zakat kita ialah 10,000. Takkan kita nak bagi 10,000 semua pada dia, kenalah bahagi 3 dan sebagainya, sekurang-kurangnya gitu. Makna pembahagian tu. Sebab itu ada setengah-setengah pusat zakat di negeri-negeri, kita bayar 10,000 kepada dia dan kita kata saya nak bayar sendiri. Jumlah sekian-sekian banyak ni depan mata saya ni ada tahfiz, ada ni bagi. Jadi pihak itu pula yang akan serah pada kita, tapi bagi sendiri. Pun ada dibuat oleh pejabat zakat, ada macam itu. Jadi taklah menjadi satu kesalahan kalau kita nak terus bayar zakat selepas kita buat kiraan yang betul. Wallahu a'lam. Malam ni Ustaz macam sarjan dah. Hindi satu Ustaz. Oh, macam sarjan ya. Canda oh canda, canda oh canda, kisi ne curai tere mere nindia, jage sari rena, tere mere nena, jage sari rena, tere mere nena, tere और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने न जानी. Okey. Puas hati saja menyanyi lagu ini Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau terlupa solat sunat, terlupa doa kunut, ingat setengah je Ustaz. Jadi perlu ke solat sujud sahwi? Ingat setengah je, tak habis baca. Tak habis baca. Ya, nak buat macam mana? Buat ikut kemampuan je lah. Tak habis baca kan. Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Tak boleh nak ingat dah, sujud je lah. Jadi buatlah sujud sahwi sekali lagi.
dah tak habis kan, buat macam mana? Mudah-mudahan Allah terima amalan kita sebab kita ada niat dan usaha nak baca tapi tak mampu. InsyaAllah jangan bila tak ingat, bila tak ingat pula, usahakan hafaz untuk bagi ingat, insyaAllah. Daripada Munirah, cara yang terbaik untuk menegur ibu bapa yang buat salah. Macam mana? Anak tegur. Anak tegur ibu bapa yang buat salah. Taklah salah seorang anak menegur mak bapak dia yang buat salah. Tapi bukan dengan jerit tengking, bukan dengan maki herdik. Ya, kita kasih pada mereka, kita tak benci. Kalau dia buat salah pun kita kasih pada mak bapak, kasih, tapi perbuatan dia tu kita tak suka. Jadi jangan kita tak suka pada dia, tak suka pada perbuatan dia tu. Dia mak kita, kita kena sayang. Dia bapak kita, kita kena sayang. Di antara bentuk sayang ialah tak nak masuk neraka. Tak nak perbuatan yang dibuat oleh mak bapak kita itu nanti akan diseksa dalam kubur. Itu tanda sayang. Bukan tanda sayang ni kita biar mak bapak nak buat dosa, lantaklah saya sayang. Itu bukan sayang, itu benci. Jadi itu sayang yang pertama. Kemudian bila kita nak tegur dia, kalau kita tak boleh nak tegur sebagai anak, kita rasa macam tak sanggup kita nak tegur mak bapak kita, gunakan orang lain, orang ketiga untuk tegur. Mungkin opah kita, mungkin pak saudara kita, mungkin maklum kita, gunakan mereka untuk menasihati mak bapak kita. Dah orang lain tak daya sangat dah, kita sebagai anak tolong nasihat. Gitulah, mudah-mudahan mak bapak kita tak ambil hati dengan kita, insya-Allah. Daripada Sakura, baru ni bekas suami saya sakit. Keluarga suruh anak-anak saya lupakan apa yang bapak dia pernah buat dekat anak. Dia pun haramkan anak saya datang rumah. Anak perempuan saya pun dihalau juga sampai sekarang. Tapi bila dia sakit, nak suruh balik macam mana PKP sekarang. Masa dulu apa yang dia buat kat kami dengan anak, asyik maki, hamun, sebut binatang itu ini dan sebagainya. Bila dah sakit baru ingat anak-anak. Ustaz, macam mana Ustaz? Ini bapak tak fikir panjang. Okey, bapak tak fikir panjang, marah pada anak kot suka dia. Bila sakit pandai pula telefon anak. Waktu sihat maki hamun, waktu dah melarat macam ni panggil anak. Bila anak tak datang kau cakap dah haka, padahal kau dah haka dulu. Sebelum anak dah haka, kau dah haka dulu. Ini sikap bapak macam ni masalah ke? Kira bengis dia, kira banking dia. Dia ingat bengis-bengking dia sampai tua-tua kot. Kena stroke sekali, jatuh katil sekali, patah tulang punggung, cukup. Kena menyikit buasir pun cukup dah. Sebab tu kita janganlah sombong dengan anak-anak, jangan bengis dengan anak-anak, jangan berlagak dengan anak-anak. Kita tak tahu kita nak jadi apa pada diri kita. Satu. Yang kedua, wahai anak-anak, bapak punya dosa itu dah lepas. Bapak mana dah dosa itu dah lepas dah. Dia dosa dengan kita, biar dia taubat dengan Tuhan. Tapi kita pula jangan buat dosa pada pak kita. Jadi bila dia dah tua, dia dah sakit, dia minta kita tunggu dia, tunggulah. Walaupun dia dulu jahat dengan kita, walaupun dulu dia zalim dengan kita, yang lepas adalah lepas. Jangan kita pula cari dosa dengan sebab kita biarkan dia pula dosa kita pula. Pejam mata, tutup cerita yang lama, buka mata yang baru. InsyaAllah supaya Allah naik darjat kita, Allah ampunkan kita dan Allah ampunkan dosa bapa kita, insyaAllah. Ustaz, boleh ke solat mendongak kepala ke atas? Pak saya apa nak dongak? Mayang ni tempat sujud lah. Okey, pak saya apa yang nak dongak tu? Pelik ya tuan-tuan ni. Mayang tengok tempat sujud. Sah semayang tu sah, tapi benda tu makruh tuan. Pejam mata pun makruh. Saja pejam mata dalam semayang buat itu tidur. Kan? Orang semayang tengok di atas ni, dia bukan khusyuk, dia tengok kipas angin, tengok cicak. Dan dia rasa dia pelik pada orang lain. Sunat kepada kita ni melihat ke tempat sujud kita ketika kita sedang bersolat. Ya. Saya mimpi saya ceraikan isteri saya, Ustaz. Adakah jatuh talak? Mimpi kita tak lafazkan, tak jatuh. Apakah erti kalau kita mimpi mendukung bayi?
Dukung baby tak apa, yang tak mau menyusukan baby, yang tu kita tak mau. Baik, kemudian adakah doa-doa daripada Al-Quran untuk menghindari sihir pemisah? Ya, insya-Allah tuan-tuan. Sihir kan, insya-Allah banyakkan zikir, banyakkan berhati-hati dengan makan minum. Mimpi, selalu kena tengok mimpi. Ada sebab kadang-kadang sihir ni dia datang hantaran tu melalui mimpi, melalui mimpi-mimpi kita. Jadi macam tadi kan, mimpi menyusu budak tu, itu kita tak mau. Mimpi lembaga hitam mai kacau kita, itu bentuk-bentuk macam mana gangguan tu sampai. Jadi kena berhati-hati tentang situ. Okey. Boleh ke kita percaya dengan kata-kata jin yang masuk dalam badan seseorang tu? Jangan percaya, menipu. Percaya cakap jin buat apa? Setengah orang berubat-berubat orang tu masuk hantu. Orang masuk hantu tu pula cakap itu, cakap ini. Kita percaya cakap dia. Buat apa percaya cakap dia? Kelentong. Orang tu tuduh ni, jin tu tuduh sana, orang masuk hantu tuduh Ustaz Ahmad yang sihirkan dia, Ustaz Kazim sihirkan dia. Percaya cakap dia? Jangan percaya. Ada yang kata aku ni tok nenek kau bela, aku ni saka tok nenek kau. Aku datang pada kau, kau kena bela pula. Tok nenek kau dah berjanji dengan aku untuk bela aku, bagi makan minum aku. Kita pun percaya tok nenek bela hantu. Tak ke bodoh nama tu. Saya takkan tanya orang masuk hantu. Berapa ramai orang yang masuk hantu depan saya. Saya tak pernah tanya dia, dari mana awak datang? Cakap, dari mana awak datang? Tak pernah saya tanya. Buat apa tanya dia? Nipu. Cakap, siapa tuan kau? Buat dia bagi tahu Alex Syukri, Ustaz Alex Syukri kawan. Tuan dia takkan nanya Ustaz Alex Syukri tu. Ustaz Alex Syukri tu kerja kameraman Ustaz Kazim je. Tanya pula, sebab apa kau datang? Sebab apa kau kacau dia? Percaya pula tu. Aduh. Tak payahlah. Bila dia sakit, tugas kita ialah ubatkan dia. Bukan kita tanya pada orang masuk hantu tu, kamu datang dari mana, siapa tuan kamu, nama kamu apa, umur kamu berapa tahun. Sampai ada yang berbangga pula boleh Islamkan jin masuk hantu. Tuan-tuan, tak payahlah. Dia paling banyak menipu dia, tuan-tuan. Tak payah. Tugas kita ialah mengubat, ubatkan dia. Bukan kita percaya dengan apa yang dia cakap. Wallahu a'lam.